Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mulakan perkongsian majlis ilmu kita antara maghrib dan isya ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دعوته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Al-Fadhil Ustaz Imam kita, seluruh jawatan kuasa, pengerusi dan juga jawatan kuasanya, muslimin muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Mari sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memastikan segala ruang dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita usahakan sebaiknya dan semampunya di atas jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan dan sifat kepemurahan Allah jelas pada diri kita sendiri setiap hari bila kita bangkit daripada tidur, bahawasanya dengan segala kekurangan, dengan kesilapan, dengan kesalahan yang berulang-ulang, dengan kelemahan daripada sudut ibadah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan sifat pemurahnya terus-menerus memberikan kepada kita nikmat, kelebihan, keuntungan, malah kejayaan di dalam pekerjaan ataupun pengajian, keselamatan ke mana sahaja kita pergi dan balik, dan juga kesihatan serta nikmat-nikmat yang lain yang Allah bagi. Biarpun kita ini banyak ruang dan masanya, amalan kita, persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa dalam keadaan kekurangan, banyak pincangnya, banyak kelemahannya dan banyak lompongnya di sana sini. Allah dengan sifat pemurah terus-menerus memberikan kepada kita nikmat, malah sering dilipat kali gandakan. Ini adalah merupakan satu bukti kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga adalah merupakan satu tazkirah, peringatan kepada diri kita bahawasanya kalau Allah Subhanahu wa taala nak tarik semuanya itu dan kita ini hanya ingin diberikan atau diganjari berdasarkan setakat apa dan mana yang mampu untuk kita berikan, Allah Subhanahu wa taala amat berkuasa untuk melaksanakannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada kuliah kita yang lalu kita telah pun sama-sama menekuni apa yang telah pun dinyatakan dalam surah Yusuf ayat yang keempat, dan sebelumnya itu berkaitan tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam dalam surah Yusuf menceritakan kepada ayahnya tentang gambaran apa yang ia lihat menerusi mimpinya, dan daripada situ terserlah berkaitan komunikasi dan hubungan di antara ibu bapa. Dalam konteks ini Nabi Ya'qub alaihissalam sebagai bapa ataupun ayahanda bersama dengan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Pada ayat yang kelima yang juga mencirikan berkaitan tentang hubungan anak dan juga bapa menurut Islam ataupun menurut Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kelima surah Yusuf, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Yang bermaksud ayahnya yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam berkata, wahai anakku, merujuk kepada Nabi Yusuf alaihi salam,
Janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada adik-beradikmu, saudara-saudara kandungmu, maka mungkin mereka akan membuat rancangan terhadapmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hubungan dan komunikasi kekeluargaan menerusi muamalah di antara ayahnya iaitu Nabi Ya'qub alaihissalam dan puteranya Nabi Yusuf alaihissalam dapat dilihat menerusi pelbagai sudut daripada ayat yang kelima surah Yusuf ini. Yang pertama, kita lihat apabila Nabi Ya'qub alaihissalam menerima bentuk pelaporan ataupun dikongsi oleh anaknya berkaitan sesuatu yang dilihat oleh puteranya, maka sebagai seorang bapa, Nabi Ya'qub alaihissalam memberikan ruang, pertamanya untuk mendengar dan yang keduanya untuk memberikan pengajaran, pandu bimbing dan juga nasihat. Ramai di luar sana ibu-ibu ataupun bapa-bapa, apabila anaknya balik daripada sekolah ataupun anak yang lebih remaja balik daripada peringkat pengajian di peringkat college ataupun di university, atau juga anak-anak dan menantunya yang telah berumah tangga, apabila mereka ini datang untuk menyampaikan sesuatu perkara, nak berkongsi dapatan, kadang-kadang kita sebagai ibu dan ayah ini merasakan bahawa tak payahlah aku dengar, engkau dah berkeluarga, engkau dah belajar tinggi, engkau selesaikanlah sendiri. Kita seakan tidak sudi untuk memberikan dan meminjamkan pendengaran kita ini untuk mendengar dan melayani apa yang nak dikongsikan dan disampaikan oleh anak-anak kita. Berbeza keperluan anak-anak yang usianya macam di luar tu, yang berjalan, berlari, usia kecil, dengan anak-anak yang meningkat usia remaja ataupun yang dah jadi peringkat pemuda dan pemudi, anak-anak yang dah dewasa dan dah ada anak-anak keluarga sendiri. Ruang untuk mereka berkongsi dengan ibu dan ayah sentiasa berjalan, dan kita ini sebagai ibu dan ayah perlu untuk sentiasa memberikan ruang untuk melayani, kerana di situ sentiasa ada ruang untuk tarbiyah, untuk pendidikan disampaikan oleh ibu dan ayah kepada anak-anak tadi. Kalau kita memilih untuk tidak mahu mendengar ataupun tidak mahu melayani apa yang nak dikongsikan oleh anak, maka barangkali anak ini sebagai manusia, dia akan mencari orang lain ataupun cara yang lain untuk dia luahkan juga. Kita ini manusia, fitrah kita perlu untuk berkomunikasi. Tak semua benda kita boleh selesaikan sendiri, walau kita memiliki 100 atau 200 jenis kepakaran dan kemahiran. Tetap akan ada masanya kita memerlukan bantuan, pertolongan ataupun pandangan daripada orang lain. Ini penting, kerana kalau sekiranya anak-anak tidak diberikan ruang daripada kecil untuk dia berkomunikasi dua hala dengan ibu dan ayahnya, sekurang-kurangnya untuk bercakap dan mendengar apa yang nak dikatakan, maka ini juga boleh memberikan ataupun menjadi sebab bahawa nanti bila anak ini telah makin dewasa, maka begitulah juga nanti yang akan dilakukan ketika kita semakin menginjak usia. Ketika mana kita sudah semakin berusia, maka berkemungkinan komunikasi itu sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada komunikasi, sifatnya bersempena ataupun kerana bermajlis, adanya perayaan-perayaan tertentu, ada majlis-majlis kenduri dan tahlil dan sebagainya. Kalau ada suasana yang sebegini, maka berlakulah komunikasi. Kalau tidak, maka anak tadi walaupun mungkin duduk di kampung yang sama, menetap di taman perumahan yang sama, bila tidak ada komunikasi antara ibu bapa dengan anak yang dibuat daripada awal, maka seumpama mereka ini duduk di negara yang lain. Biarpun kadang-kadang yang jauh, tapi kalau komunikasi itu baik, seakan dekat rasanya. Ramai orang yang beli tanah, buat pintu, pecah lot tanah dan sebagainya, anak-anak dan menantu duduk dekat. Tetapi komunikasi itu tidak ada, hanya pada masa-masa tertentu sahaja.
Subhanallah, kita lihat pula Nabi Yusuf alaihi salam pada ayat yang kelima ini, apabila mendapat gambaran dalam mimpinya itu, disebut sebagai ru'ya, pandangan di dalam mimpi, maka pertama sekali yang dia buat adalah dia datang kepada ayahandanya Nabi Yaqub alaihissalam dan dia berkongsi serta menyampaikan apa yang dia nampak. Tujuannya apa? Anak ini nak mendapatkan nasihat dan juga pandu bimbing apa yang perlu untuk dilakukan seterusnya. Antara itu, Nabi Yaqub alaihissalam, karakternya dan wataknya pada ayat yang kelima ini sebagai seorang bapa, maka dia berusaha untuk menjadikan anaknya, puteranya ini, setiap kali anaknya itu berkomunikasi dengannya, maka dia akan berusaha untuk memberikan keselesaan dan juga ketenangan kepada anaknya. Mungkin dia tidak boleh untuk menyelesaikan masalah, sama seperti mana kita, kalau anak-anak kita datang bawa masalah tentang pembelajarannya di sekolah, kita yang dah lama tinggalkan mata pelajaran dan juga pengajian itu, kita juga tak boleh selesaikan masalahnya. Tetapi dengan mendengar dan memberikan ruang agar perkongsian itu berlaku, ini akan menjadikan hubungan komunikasi antara ibu bapa dan anak di dalam mana-mana keluarga menuruti dan menepati apa yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri. Begitulah juga seterusnya pada ayat ini, bila Nabi Yaqub alaihissalam memulakan beri respon setelah anaknya berkongsi dapatan apa yang dia nampak dalam mimpi, Nabi Yaqub alaihissalam menggunakan istilah ya bunayya, wahai anak andaku. Di dalam bahasa Arab, perkataan ibnun ataupun yang kita panggil bin di dalam bahasa kita, ia membawa makna anak lelaki. Tetapi kalau menggunakan dalam bentuk tasghir, bentuk yang lebih kecil, menunjukkan lebih manja dan rapat hubungan itu, maka digunakan dengan perkataan bunayya yang bermakna anak deku. Kalau terjemah dalam penggunaan bahasa Melayu, apa-apa bentuk panggilan, sama ada nama sebenar ataupun nama singkatan. Kadang-kadang bagi nama anak tu 3 perkataan nama anak tu, Siti, Nur, tambah lagi apa, akhirnya panggil pendek saja ataupun kecil saja nama singkatannya. Begitulah juga dengan gelaran-gelaran kalau ada dalam mana-mana keluarga, alungnya, angahnya, alangnya, andak dan sebagainya. Panggilan-panggilan itu yang boleh memberikan rasa tenang kepada anak bila mendengar, maka yang begitulah kita lakukan. Kita juga dengan kecanggihan, apa juga bentuk alat-alat tambahan dan gadget yang ada, baik TV ataupun telefon pintar kita sendiri, setidak-tidaknya bila anak kita datang untuk berkongsi sesuatu perkara, yang terbaiknya adalah untuk kita terus memberikan, menutup perhatian kita kepada gadget yang sedang kita lihat, untuk kita memberikan perhatian dan melihat kepada wajah anak. Sesuatu nikmat yang besar yang ramai ibu dan ayah tidak dapat ataupun berpeluang tapi tidak lakukan, ialah apabila dapat bercakap dan bersembang dengan anak-anaknya secara berdepan dan juga secara empat mata, artinya nampak jelas. Ramai orang bila anak-anak bercakap, anak berada di sebelah kita, kita pandang tempat lain. Kita dengar tapi kita pandang ke TV, kita pandang ke luar, kita pandang ke handphone, kita tidak melihat kepadanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri Nabi, tanpa mengira sesiapa sahaja yang memanggilnya, sama ada yang panggil itu dengan gelaran ya Rasulullah ataupun yang memanggil Nabi di jalanan di luar dengan nama ya Muhammad, ataupun musuh-musuh Islam yang memanggil Nabi dengan panggilan-panggilan yang tidak selayaknya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar memusingkan kepalanya, tapi Nabi akan pusingkan badannya keseluruhan. Kalau orang tu berada di sebelah kanan, Nabi akan pusing kanan, pandang kepada orang yang sedang bercakap dengannya sebagai tanda penghormatan dan kemuliaan sesama manusia.
Kita juga tak seronok dan tak suka kalau kita bercakap dengan orang tapi orang tu tak pandang pun pada kita. Dia pegang handphone dia macam ni, dia kata apa dia? Cakap lah. Tapi mata dia tu pandang pada handphone, tak pandang kepada kita. Kita pun akan rasa seolah-olah tak lepas benda yang nak kita kongsikan. Lantas usahakan agar suasana sebegini tidak berlaku dalam rumah kita. Apabila kita berurusan antara suami dengan isteri ataupun ibu dengan anak, ayah dengan anak, maka ambil nikmat ini untuk dapat bercakap dengan anak-anak selagi mana anak-anak tu masih dekat dengan kita. Bila anak tu dah besar, dah berkeluarga, dia dah jauh dah daripada kita, dia balik pun sekali-sekala, itu pun ada sebab. Kalau tak ada sebab mungkin dia tak balik langsung. Selagi mana berpeluang, bersembang dan bercakaplah dengan melihat wajah. Kerana ini adalah merupakan satu cara yang ditunjukkan yang pertamanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keduanya sebagai satu pemudah cara untuk menyelesaikan apa-apa masalah dengan melihat. Bila kita tidak ada bentuk eye contact, melihat perhubungan itu secara mata, maka ada macam-macam kemungkinan, macam-macam andaian ataupun persepsi boleh berlaku. Subhanallah, kalaulah sekiranya, saya yakin ramai yang di luar sana, kalau diberi peluang untuk dia dapat bersembang semula dengan anak-anaknya dengan bertentang mata, sama seperti mana ketika anak-anaknya kecil, subhanallah, ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Mengapa? Di antara sebabnya adalah kerana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, boleh rujuk dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74, antara doa untuk anak-anak kita, zuriat kita dan keturunan kita, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa anak-anak ini adalah qurratul ain. Maksudnya dia adalah penyejuk mata. Macam mana mata tu istilahnya nak jadi sejuk? Maksud sejuk tu adalah tenang, seronok bila kita sendiri bersembang dengan anak-anak dengan tidak melihat matanya, tidak menatap wajahnya. Antaran itu indahnya komunikasi hubungan kekeluargaan dalam Islam menurut Al-Quranul Karim, yang sekecil-kecil ini pun adalah merupakan suatu yang ditunjukkan di dalam sirah para nabi dan rasul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kata Nabi Yaqub alaihissalam selepas dipanggil anaknya dengan panggilan yang lembut, wahai anak andaku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, yang bermaksud jangan kamu ceritakan mimpi kamu yang kamu dah ceritakan kepada ayahandanya tadi itu, jangan ceritakan kepada adik-beradik kamu ataupun saudara-saudara kamu. Nasihat daripada Nabi Yaqub alaihissalam ini menasihati anaknya Nabi Yusuf alaihissalam supaya tidak beritahu kepada adik-beradiknya, kerana dirisaukan adik-beradiknya itu akan pertamanya salah faham. Bila salah faham akan mempunyai pandangan yang tidak baik. Bila pandangan itu tidak baik antara adik-beradik, maka akan timbul rasa hasad dengki, dan ini akan menyusahkan urusan untuk merapatkan hubungan di antara adik-beradik. Berapa ramai yang berlaku di luar sana, apabila ibu dan ayah telah meninggal dunia di kampung, anak-anak, adik-beradik yang ramai ini pun sudah tidak ada sebab. Mereka kata dah tak ada tarikan, dia kata dah tak ada sebab yang besar untuk balik semula ke tempat asal atau balik ke kampung, kerana pancangnya itu, anchornya itu, ibu dan ayah sudah tidak ada. Dia lain kalau pergi ke rumah adik-beradik dengan pergi ke rumah di mana ada adik-beradik, ada ibu dan ayah ataupun salah seorang daripada keduanya. Nabi Yaqub alaihissalam menyatakan bahawa fayakidu laka kaida. Kenapa dia tak bagi Nabi Yusuf alaihissalam bagi tahu pasal mimpinya itu, yang bulan, matahari dan bintang sujud kepadanya? Jangan bagi tahu kepada adik-beradiknya,
Kerana kata Nabi Yusuf alaihissalam, fayakidu, maka mereka nanti adik-beradik kamu akan membuat perancangan, dia ada plan laka untuk kamu, kaida, perancangan-perancangan yang tidak baik. Muslimin muslimat, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala ada beberapa kalimah dan perkataan yang dia gunakan untuk membawa makna perancangan ataupun pelan tindakan. Antaranya yang biasa kita dengar orang baca, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang, perancangan Allah lebih baik. Perkataan makara, tapi dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan kaida, kaf ya dal, kerana ada beza daripada sudut tujuannya, dari sudut bahasanya. Dalam bahasa Arab secara umum, perkataan kaida pada ayat yang kelima ini dengan kalimah makara membawa makna umum yang sama, iaitu maksudnya adalah perancangan. Dia ada plan ataupun pelan tindakan. Tetapi yang membezakannya, perkataan makara, mim kaf ra, dia merujuk kepada rancangan-rancangan, idea-idea, perancangan-perancangan yang bersifat jahat dan bertujuan untuk menyusahkan ataupun untuk merosakkan seseorang ataupun orang lain. Sedangkan perkataan kaida, kaf ya dal, yang digunakan pada ayat yang kelima ini, dia merujuk kepada kedua-duanya. Mungkin perancangan yang dibuat itu adalah perancangan yang berasaskan kebaikan, mungkin juga perancangan itu yang berasaskan keburukan. Nabi Yaqub alaihissalam sebagai ayah, walaupun dia kenal karakter dan pribadi setiap seorang daripada anaknya, Nabi Yaqub alaihissalam tidak secara 100% menyatakan bahawa adik-beradik Nabi Yusuf ini akan berlaku hasad, akan dengki, akan sakit hati ataupun buat perancangan yang tidak baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi kemungkinan itu ada. Antaran itu, kita ini sebagai mak dan ayah, kita yang kenal anak-anak kita ini, perangainya, kecenderungannya, PL-nya macam mana, maka nasihat kita kepada setiap anak kita, ada masa-masanya dia tidak boleh pukul rata. Ada masa-masanya kita kena tarik, bawa seorang untuk bercakap dengannya secara berdua, dan juga pesanan nasihat kepada anak-anak yang lain dalam suasana dan keadaan dan juga dengan cara yang lain. Dia tidak boleh sekali bagi tahu untuk semua, kerana karakter anak kita semua itu berbeza antara satu sama lain. Nabi Yaqub alaihissalam dalam ayat ini tidak pasti abang-abang kepada Nabi Yusuf alaihissalam, mereka ada perancangan, tak pasti perancangan itu akan bawa kepada kebaikan. Kita ini sebagai ayah ataupun ibu, walaupun kita dah tahu anak kita ni banyak buat silap, tetap ada di sudut hati kita ini mengharapkan anak aku ni mesti ada potensi, anak aku ni bukan tak boleh untuk buat baik, dia mesti boleh buat baik, dia mesti boleh berubah. Ibu dan ayah yang waras akal fikirannya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada rasa yang sebegitu. Dia tidak akan ada rasa hilang harapan langsung terhadap anaknya untuk berubah daripada kurang baik kepada baik, daripada baik untuk menjadi lebih baik. Walau bagaimana sekalipun contoh yang buruk ditunjukkan, pasti ada nun jauh di sudut hati ibu dan ayah yang yakin dan mengharapkan anaknya itu boleh untuk berubah ke arah kebaikan. Antaran itulah digunakan dan dipilih perkataan kaida dan tidak digunakan perkataan makara pada ayat yang kelima ini, kerana ini menunjukkan bahawa Nabi Yaqub alaihissalam, walaupun dia mengenali perbezaan antara anak-anaknya, tapi sebagai ayah dia melayani dan memberikan kepada anak-anaknya itu semua peluang yang sama. Tidak ada ditunjukkan rasa untuk berat sebelah ataupun hanya memilih anak yang bongsu sahaja untuk disayangi, untuk dikasihi, ataupun melebihkan mana-mana anak berbanding dengan anak yang lain. Sebagai ibu dan ayah, perlu untuk semuanya memberikan rasa yang adil dan saksama kepada anak-anak, sama ada dari sudut pendidikan,
ataupun makan minumnya, urus pakainya, perangainya dan sebagainya, segalanya itu perlu sama. Ini adalah merupakan antara yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim menerusi ayat yang kelima, di mana Nabi Ya'qub alaihissalam ini walaupun dia adalah merupakan seorang nabi dan rasul, namun tidak ada jaminan yang anak-anaknya itu adalah merupakan semuanya berada di dalam aras yang sama. Iman itu subhanallah dia tak boleh untuk sekadar pass baton berikan. Tidak boleh pula kita kata atuk aku dulu yang buka dan asaskan pondok. Diorang tanya siapa, kita atuk aku dulu yang asaskan pondok. Anak dengan cucu-cucunya main pondok-pondok aja. Atuk tu yang mengasaskan pondok. Tak boleh kita jadikan atuk kita itu sebagai sebab ataupun syarat untuk kita berada pada kedudukan yang sama. Usaha untuk mempertingkatkan keimanan ianya itu pada diri sendiri, kerana iman itu tidak dapat diwariskan. Lantaran itu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ya'qub alaihi salam diberikan dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka ini bertaraf nabi dan rasul, tidak semestinya anak-anaknya itu akan berada ataupun melakukan perkara yang sama. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang memang anak itu benar-benar ikut apa yang dilakukan oleh ayahnya. Contohnya Nabi Ishaq alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dua-dua contoh ini di dalam tema Al-Qasas ataupun kisah-kisah dan penceritaan dalam Al-Quran, dua-dua contoh ada. Antaran itu sebagai masyarakat, kita tidak boleh untuk meletakkan ataupun cop mana-mana keluarga berdasarkan hanya kepada prestasi ayahnya ataupun anak kepada pasangan tadi, ataupun hanya lihat anak saja tak tengok pada ayah. Kerana setiap orang diuji dengan cara yang berbeza dan dengan kadar yang berbeza. Tidak semestinya seorang ayah itu hebat dari sudut keagamaan, anak-anaknya juga semua nanti akan begitu, kerana fitrah menunjukkan bahawa apa yang berlaku, banyak juga kes di mana anak-anak tidak seperti mana ayah. Ada yang ayah baik, anaknya tidak, ataupun sebaliknya, kedua-dua contoh ini ada. Ayat ini juga, ayat yang kelima surah Yusuf ini, dia mempunyai berkaitan tentang cabaran-cabaran dan ujian-ujian yang berlaku kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana penentangan-penentangan yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar datang daripada orang luar yang sekali dua kali jumpa, yang tak berapa kenal, tetapi terlalu banyak peribadi-peribadi yang mempunyai hubungan darah daging, ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang menjadi antara penentang yang besar terhadap agama Islam itu sendiri. Lantaran itu, ini adalah merupakan ruang sebenarnya untuk ibu-ibu dan bapa-bapa untuk terus menyampaikan dakwah dan tarbiyah, menyampaikan seruan. Dakwah ini artinya ajakan. Arahan kita, perintah kita kepada anak ialah dalam bentuk ajakan, dalam bentuk panggilan. Bukan hanya sekat dia untuk tidak buat satu perkara, tetapi maksud dakwah itu adalah ajak, seru, panggil lebih dekat. Yang keduanya pula adalah tarbiyah. Di situnya datang pendidikan. Pendidikan taklah sampai ke peringkat kita ini mesti sebagai ibu dan ayah kena ilmu tinggi dahulu, ilmu kena banyak dulu baru boleh kita mentarbiah anak. Tidak. Al-Quran menunjukkan contoh, sama ada dengan perkataan ataupun hanya dengan memandang wajah ataupun dengan tindakan. Ada terlalu banyak cara untuk ibu-ibu dan ayah-ayah melestarikan hubungan dan komunikasi yang terbaik dengan anak-anaknya. Dan ayat yang kelima ini ditutup dengan lafaz innasyaitana lil insani aduwwum mubin, yang bermaksud
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nabi Ya'qub alaihi salam meletakkan pengajaran atau kesimpulan nasihatnya kepada puteranya itu, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam, bahawa kadang-kadang adik-beradik semuanya okey, semuanya tidak ada masalah, tapi ruang untuk hasutan daripada syaitan sering berlaku. Isu-isu yang kecil dia boleh jadi besar kadang-kadang hanya kerana syaitan boleh masuk di celah-celah itu dan membisikkan cadangan-cadangan perlakuan-perlakuan dan pelan-pelan yang bersifat merosakkan ataupun yang boleh menyakitkan hati. Kita ini bila berhadapan dengan adik-beradik, bila jumpa, memang ada macam-macam perkara yang nak dikongsikan. Tak semua benda kita dengan adik-beradik kita ini akan bersetuju 100%. Jangankan cerita tentang faraid, cerita tentang yang lain-lain pun belum tentu kita akan setuju 100%. Ada sahaja benda pada sifat, ciri, karakter adik kita, abang kita, kakak kita, adik perempuan kita yang kita tak berkenan. Pandangannya dengan pandangan kita tidak sama. Lantaran itu Nabi Ya'qub AS mengingatkan anaknya, puteranya Nabi Yusuf AS, bukan kerana adik-beradiknya itu tidak baik, peluang dan potensi mereka untuk jadi baik itu ada, tetapi perlu ada hazar, perlu ada rasa berhati-hati, bahawasanya seboleh mungkin tutup mana-mana ruang yang boleh menjadikan adik-beradik ni bergaduh. Kita pula sebagai ibu dan ayah, mana-mana ruang yang boleh menjadikan anak-anak kita rasa tak puas hati antara mereka adik-beradik. Kadang-kadang dia nak tak puas hati dengan bapaknya, dengan maknya, dia tak tergamak. Ramai anak macam tu. Tapi dia lepaskan rasa tidak puas hatinya itu kepada adik-beradiknya. Lantas perkataan kita, keputusan kita, tindakan kita sebagai ibu dan ayah mestilah dalam bentuk dan suasana yang kita usahalah semampu boleh untuk tutup ruang supaya tidak ada ruang bagi syaitan masuk dan membisikkan cadangan-cadangan yang buruk kepada anak-anak kita hingga menjadikan mereka sama-sama adik-beradik, sama ada kita masih ada ataupun kita sudah tiada di hadapan mereka, elakkan daripada mereka ini bercakaran ataupun khilaf sesama sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita ada sikit lagi masa sebelum Isya insya-Allah. Pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan disambung tentang selepas pengajaran dan nasihat Nabi Ya'qub alaihi salam kepada puteranya Nabi Yusuf alaihi salam dan sebabnya mengapa. Allah berfirman, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub. Ayat yang panjang, kita ambil sedikit setakat masa yang ada, yang bermaksud, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu, iaitu Yusuf alaihissalam, untuk menjadi nabi, dan dialah yang mengajarkan kepada kamu sebahagian daripada ta'bir, mimpi-mimpi, dan disempurnakanlah kepada kamu nikmatnya dan kepada keluarga Ya'qub alaihissalam. Ini potongan ayat yang ke-6. Allah mulakan dengan lafaz wa kadzalika yajtabika rabbuka, dan kerana kesempurnaan inilah Tuhanmu telah memilihmu wahai Yusuf alaihissalam untuk menjadi nabi. Perkataan kadzalika dalam bahasa Arab dia membawa makna begitulah ataupun macam itulah, seperti mana maksudnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pilihan yang paling tepat. Nabi Ya'qub alaihissalam pula disambung dan dirakamkan berkata, disambung dengan perkataan yajtabika, iaitu dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah pun memilihmu wahai Yusuf alaihissalam untuk menjadi nabi. Dalam Al-Quranul Karim perkataan pilih ada banyak.
antaranya dengan perkataan ikhtiar ataupun yakhtar, itu makna pilih. Yang keduanya yang sekarang ini daripada ayat yang ke-6 iaitu yajtabi ataupun dalam bentuk past tense-nya ijtaba pun makna pilih. Ada satu lagi yang kita biasa guna dalam selawat pun ada, iaitu istafa ataupun al-mustafa, itu juga membawa makna pilih. Dan ketiga-tiganya ada di dalam Al-Quranul Karim. Secara ringkas, ada beza walaupun makna asalnya itu pilih, tetapi bezanya dan kenapa perkataan yajtabi digunakan pada ayat yang ke-6 ini kerana kalau digunakan perkataan yakhtar, pilih, bila Allah Subhanahu wa taala pilih ataupun siapa saja pilih, pemilihan itu menggunakan perkataan ikhtiar ataupun yakhtar, artinya pilih. Pilih itu adalah kerana semata-mata kelebihan ataupun kebolehan yang ada, maka digunakan perkataan yakhtar. Sedangkan perkataan yajtabi ataupun yajtabika, pemilihan ini membawa makna pilihan bukan sekadar dengan kebolehan, tetapi pilihan itu adalah kerana tepatnya berdasarkan kriteria-kriteria dan juga sifat-sifat yang ada. Tidak ada yang lain daripada kalangan adik-beradiknya, hanya Nabi Yusuf alaihissalam ianya lebih fokus. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak kita gunakan dengan perkataan al-mustafa, yang terpilih. Perkataan istafa ataupun mustafa secara ringkas dia merujuk kepada makna pilihan ini mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nampak, kalaupun ada manusia lain yang tak nampak kenapa Allah pilih, tidak ada ruang untuk dakwa-dakwi ataupun tidak ada ruang untuk menidakkan. Mengapa? Kerana ia adalah pilihan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada saya sendiri. Insya-Allah ada rezeki kita sambung lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan surat al-Asr. Barakallahu. Astaghfirullah. Tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr.